Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. So hari ini kita tengok tutorial iaitu soalan-soalan yang saya cikgu bagi kamu pada kelas sebelum ini dalam bab 2 klasifikasi kaun dan persamaan akaun di bawah subtopik 2.1 ya. So kita tengok soalan yang pertama ya. Kamu ada dua soalan je kan cikgu bagi, iaitu latihan minda 1 dengan latihan minda 2.1 dengan 2.2. Yang ni jap. So kejap je lah hari ni, tak lama. Pertama sekali kamu kena dibagi soalan untuk mengkategorikan setiap akaun berikut ke dalam komponen yang berkaitan. Jadi kamu ada akaun tunai, jualan, pulangan belian, upah atas belian, pinjaman, angkutan masuk, angkutan keluar, alatan tulis, faedah pinjaman, kadar bayaran, inventory akhir, akaun belum terima, modal, belanja am, permis, ambilan, komisen diterima, faedah simpanan, ABB, akaun belum bayar dan alatan kedai. Jadi semua ini kamu kena kategorikan dia duduk di dalam akaun yang mana satu di bawah komponen yang sudah dinyatakan dalam jadual ini. Okey, jadi cikgu suka terus tunjuk kamu balik jadual yang cikgu sudah kasih bentang dengan kamu sebelum ni. Cepat. Okey, ini yang cikgu minta kamu hafal sangat-sangat sebab kalau kamu hafal peta pokok ni kamu bolehlah tangkap dan kamu boleh faham tu yang itu setiap komponen okey di dalam dan apa akaun yang terlibat di bawahnya. Jadi kalau kamu tengok dari sini kita ada Apple iaitu akaun perdagangan. Lepas tu kita ada akaun turunggi. Jadi di bawah akaun perdagangan ni ada jualan bersih dan akaun yang terlibat ada 2 saja ya. So dan seterusnya lah macam tu. Jadi benda ni akan bantu kamu menjawab soalan yang tadi tu. Okey. Okey, soalan yang ini. Okey, jadi kalau kamu tengok daripada senarai akaun yang dibagi dalam soalan ni, okey, kamu kena kategorikan yang mana satukah dia duduk di bawah komponen yang mana satu kan. Okey, contohnya tunai ni dia masuk di bawah komponen mana? Antara jualan, kos jualan, hasil, belanja, aset, semasa, ABS, LS, LBS ataupun EP. Jadi cikgu terus kasih tunjuk kamu skemanya ya. Jadi kamu senang tengok. Okey, cikgu buat macam ni satu dan satu lagi. Mana saja? Okey, ini. Okey, so sekarang bila kamu sudah nampak ni, cikgu kasih macam ni ya supaya kamu okey. Ini soalannya. So sebelah sini dia punya jawapan. Okey, ini jawapan dia. Jadi jualan bersih, komponen terlibat jualan saja, kos jualan, kita ada pulangan keluar. Adakah pulangan keluar dalam ni? Pulangan keluar. Okey. Kenapa diletak sini pulangan keluar? Sebab di sini ada pulangan belian. So pulangan belian tu kan sama juga maksudnya dengan pulangan keluar. Pulangan keluar. Kenapa pulangan belian dicakap sebagai pulangan keluar? Sebab bila kita membeli, duit kita keluar. Okey, kemudian kita ada upah atas belian. Upah atas belian, lepas tu kita ada angkutan masuk. Begitu juga untuk hasil kita ada 2 saja iaitu komisen. Yang perkataan diterima-terima tu itu confirm hasil dan satu lagi kita ada faedah simpanan. Kemudian belanja kita ada 1, 2, 3, 4, 5 belanja iaitu kita ada angkutan keluar, kita ada tulis, faedah pinjaman, kadar bayaran dan belanja am. Okey, tadi yang dekat kos jualan tu kita ada 1, 2, 3, ada 3. Pulangan keluar, upah atas belian dengan angkutan masuk. Kemudian untuk aset semasa kita ada 3 item iaitu tunai, lepas tu kita ada inventory akhir, kemudian kita ada ABT. Ni ABT, inventory akhir ABT. Kemudian untuk aset bukan semasa kita ada permis dengan alatan kedai dan untuk liability semasa kita ada ABB saja. Okey. Kemudian untuk liability bukan semasa kita ada pinjaman sahaja. Okey, ada pinjaman yang ni dan akhirnya equity pemilik kita ada 2 akaun yang terlibat yang disenaraikan dalam ni iaitu modal dan ambilan. Modal dengan ambilan. So settle sudah latihan minda 2.1. Okey. Kalau kamu hafal je peta pokok cikgu tu yang cikgu bagi ni, kamu hafal je ni, kamu senanglah
mau buat soalan tadi tu, tapi soalan tu memang famous keluar dalam soalan exam ya. Okey, kita sambung lagi. Kita sambung lagi ya. Kita pergi soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua, latihan minda 2.2. Okey, saya kasih besar sikit supaya kamu nampak. Okey, lengkapkan jadual berikut. Ni. Yang ini sudah melibatkan definisi hasil operasi, hasil bukan operasi, aset semasa, aset bukan semasa, liability semasa, liability bukan semasa. So, ini dia punya cadangan jawapan lah. Okay. Cikgu kasih besar juga ni supaya kamu nampak. Okey, hasil operasi, apa definisinya? Definisi ataupun maksudnya adalah pendapatan yang dijana daripada aktiviti utama perniagaan. Manakala hasil bukan operasi ialah pendapatan yang tidak dijana daripada aktiviti utama perniagaan. Kamu kasih kontra je dia. So, dapatlah kamu sudah markah sini. So, contoh akaunnya, kalau operasi, hasil operasi jualan. Kalau hasil bukan operasi, untung atas 10% aset. Kita ada banyak kan hari tu. Kalau kamu ingat slide cikgu tu. Sekejap cikgu buka slide cikgu tu. Dalam buku teks pun sebenarnya boleh. Okey, ini contoh hasil operasi. Okey. Contoh hasil operasi yang ni. Kamu nampak? Dia ada cat bagi tahu situ. Kalau dia jual barang niaga, jualan lah. Kalau dia perkhidmatan, dia hasil perkhidmatan lah. Dia punya nama contoh akaun hasil operasi. Tapi kalau hasil bukan operasi, contohnya dividen. Okey, lagi keuntungan atas jualan aset bukan semasa. Itu cadangannya, cadangan jawapan. Kemudian kita tengok aset bukan semasa. Okey, aset bukan semasa, definisi ciri-cirinya ialah dia mau ciri-ciri bukan definisi ya. Kan cikgu dah cakap ciri-cirinya ada 3 kalau aset bukan semasa. So kita tengok sini aset bukan semasa ni. Aset semasa. Aset bukan semasa. Yang bawah ni. Aset semasa yang ini. Dia punya ciri-ciri tahap kecairannya, sorry. Ni. Aset bukan semasa. Kita tengok aset bukan semasa, ciri-cirinya yang inilah sifat tahan lama, boleh digunakan melebihi 1 tahun tempoh keuangannya dan mempunyai tahap kecairan yang rendah. Okey, tengok skema. Digunakan lebih daripada tahun kewangan, tahap kecairannya rendah. Itulah 2 cirinya. Contoh akaunnya permis dengan lengkapan. Okey, contoh lain yang kamu mau kasih masuk pun boleh je. Macam alatan pejabat, kelengkapan. Apa paling kamu ingat? Better kamu ingat at least 3 lah supaya kamu selamat kalau jawab exam. Kemudian untuk aset semasa pula. Okey, aset semasa ciri-cirinya. Okey, dia punya jangka masa adalah setahun dan kecairannya tinggi. Contohnya inventory, ABT, tunai, deposit. Bagi 2 contoh je lah kalau ruang kecil macam ni je. Okey, ni. Dia punya digunakan dalam 1 tahun kewangan. Okey, 1 tahun kewangan je. Kemudian kejap Jap. Okey, cikgu sambung Okey, aset semasa contohnya inventory, ABT, tunai, bank, tapi dia bagi 2 aja. Okey, seterusnya kita pergi dekat liability bukan semasa dengan liability semasa. Okey, apakah dia punya ciri-ciri? Kalau liability bukan semasa, hutang perniagaan yang mengambil masa lebih setahun untuk menjelaskannya. Dan dia punya contoh account adalah pinjaman bank. Manakala liability semasa, dia punya ciri-ciri hutang perniagaan jangka pendek yang dapat dijelaskan dalam 1 tahun. Contoh akaunnya, akaun belum bayar. Okey, sekarang kita tengok, kita tengok ni. Okey, nampakkah kamu? Okey, tentukan sama ada pernyataan berikut adalah benar ataupun salah. Aset bukan semasa. Aset bukan semasa dibeli adalah untuk dijual semula kepada pelanggan. Jawapannya salah. Okey, sebab aset bukan semasa bukan untuk dijual tapi untuk digunakan untuk kita jalankan perniagaan kita tu supaya lancar ya, untuk menjana hasil. Okey. Liability merupakan tanggungan hutang perniagaan terhadap pihak luar. Benar. Ya, memang benar. Okey, sebab dia adalah hutang yang kita buat untuk kita
Hutang kita buat daripada pihak luar yang mana kita perlu bayar hutang tu tersebut, hutang tu baliklah. C. Equity pemilik ialah tuntutan pemilik terhadap aset perniagaan. Yes, benar. Sebab equity itu datang daripada mana? Modal yang disumbangkan oleh pemilik. Okay, jadi pemilik tu ada hak untuk menuntut terhadap perniagaan lah, perniagaan itu sendiri. D. Pendapatan daripada jual barang niaga dianggap sebagai hasil bukan operasi. So jawapannya salah lah. Sebab kalau dia menjual barang niaga, tentulah dia menjadi hasil operasi, hasil utama perniagaan tu. Sebab dia punya nature of business adalah trading, jual barang kan. So jualan lah dia punya hasil utama, iaitu hasil operasi. Kalau dia dianggap sebagai hasil bukan operasi, tentulah benda lain, contohnya macam dividen, okay? Macam kita diuntung atas perubahan aset, macam tu. 3. Dalam situasi berikut, kenapa sama ada aset diklasifikasikan sebagai aset semasa ataupun aset bukan semasa? Kedai alat elektrik Kevin mengeluarkan sebuah kipas meja untuk kegunaan kedai. Kipas meja tersebut merupakan klasifikasi dia aset semasa ke aset bukan semasa? Ingat, aset semasa ni dia punya jangka hayat ni dalam 1 tahun, tempo kecairannya pun tinggi. Kecairan tinggi ni maksudnya dia cepat ditukar jadi duit. Kalau aset bukan semasa ni, dia kegunaannya lebih daripada 1 tahun dan tahap kecairannya rendah. Jadi, kalau kedai elektrik ini dia mengeluarkan sebuah kipas meja untuk kegunaan kedai, so kipas meja tersebut ialah apa? Namanya jak kamu tengok. Nama kedai tu kedai elektrik. So, sudah tentulah dia menjual peralatan elektrik. Jadi, kipas meja ini adalah salah satu inventory ataupun stok yang dia perlu jual dalam kedainya. Maka, bila kipas meja ini telah kita kategorikan sebagai inventory ataupun barang niaga kepada kedai alat elektrik Kevin, maka kipas meja, dia gunakan, bukan dia untuk jual lah. Kipas meja walaupun dia punya keluarkan tapi digunakan untuk kedai, bukan dia guna untuk jual, maka kipas meja ini menjadi aset bukan semasa kepada kedai tersebut. Sebabnya kedai ini dia sudah gunakan kipas ini untuk melancarkan aktiviti ataupun perjalanan operasi dorang. Kalau kipas ni dia jual tadi, yes, barulah dia menjadi stok, inventory lah, menjadi aset semasa. Tapi sekarang dia guna untuk kedai, jadi dia menjadi aset bukan semasa. Seterusnya, yang terakhir, Puan Syamsia membeli 10 buah mesin type elektronik untuk dijual dalam kedai bekalan pejabatnya. Mesin type berkenaan merupakan, ini baru dia jadi aset semasa. Sebab sekarang mesin type elektronik itu sudah menjadi dia punya barang niaga. Bila barang niaga, dia sudah dikategorikan sebagai inventory ataupun stok yang akan dijual dalam kedai. Lagipun kedainya ini adalah kedai yang menjual bekalan pejabat. Dia bukan guna untuk running bisnesnya, dia guna untuk dia jual. Jadi dia jadi aset semasa. So, that's all. And kalau ada apa-apa masalah, terus PM cikgu, jangan tangguh kerja kamu. Dan minggu depan cikgu akan busy selama sebulan sebab cikgu terlibat dengan menjaga paper SPM. Cikgu harap kamu beri komitmen yang baik. Sebabnya hanya orang yang tidak menangguhkan kerja sahaja akan memperoleh kejayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.